Okey, untuk langkah pertama kita buat dulu magic ring. Dan kita buat 3 chain. 1, 2, 3. Kemudian kita buat di sebelahnya 13 DC. Jadi total semua sekali kita perlukan untuk row yang pertama adalah 14 DC per keliling ya. Jadi yang 3 chain ni dah dikira 1 DC. Okey, teruskan 13 DC lagi. Okey, saya cukupkan dulu. Okey, ni saya dah cukupkan 14 DC termasuk yang 3 chain ni. Kemudian kita tarik punca benang ni dan kita rapatkan ya supaya tertutuplah lubang di tengah tu. Dan kita punya hasilnya akan lebih cantik lah. Ini adalah untuk tujuan kekemasan ya. Okey, kita simpulkan. Kemudian lebihan benang ni macam biasa saya akan selitkan di bahagian celah-celah di sini supaya lebihan benang ni takkan nampak ya. Okey. Dan selebihnya kita boleh potong lah. Okey, kita buang yang lebihan ni. Okey, dah cukup. Kita slip stitch di bahagian chain yang ketiga yang kita buat awal tadi. Okey, kita slip stitch. Kemudian kita naik lagi 3 chain. 1, 2, 3. Dan untuk row yang kedua, kita buat 2 DC di setiap lubang. Okey, untuk yang pertama kita buat 1 DC. Di lubang seterusnya kita teruskan dengan 2 DC setiap lubang. Ataupun dipanggil DC increase ya. Okey, 2. Okey, 2 DC. Teruskan 2 DC di setiap lubang sehinggalah habis satu row ya. Okey, saya teruskan dulu. Buat 2 DC di setiap lubang sampailah habis satu row. Okey, saya dah hampir ke bahagian last. Kita buat 2 DC dalam satu lubang. Okey, kemudian kita slip stitch. Okey, untuk row yang seterusnya kita akan buat 3 chain. Kemudian dalam lubang sama kita buat 1 DC. Di lubang yang kedua kita buat 1 DC dalam satu lubang. Kemudian kita ulang 2 DC. Dan 1 DC dalam satu lubang. Okey, step untuk row yang ni adalah 2, 1, 2, 1 secara berselang-seli sehingga habis satu row. Okey, saya siapkan dulu. Okey, ni saya dah hampir ke bahagian last. Kita buat 2 DC. 1, 2. Kemudian kita buat 1 DC. Okey, untuk row yang ketiga kita buat 2 DC, 1 DC, 2 DC, 1 DC secara berselang-seli sehingga habis satu row. Kemudian kita slip stitch. Dan kita naik lagi 3 chain. Kemudian kita buat lagi 1 DC dalam lubang sama. Okey, untuk yang ni kita akan buat 2 DC dalam satu lubang. Kemudian 1 DC, 2 DC. Kemudian di lubang yang ketiga kita akan buat 2 DC dalam lubang yang sama. Okey, kita ulang lagi 1 DC, 2 DC. Di lubang ketiga kita buat 2 DC dalam
lubang yang sama. Okey, stepnya adalah 2 DC dalam satu lubang, kemudian 1 DC, 1 DC dan 2 DC dalam lubang yang sama. Ulang step 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 sehingga habis satu pusingan. Okey, ni saya dah hampir sampai ke hujung. Kita buat 2 DC. 1, 2. Kemudian kita buat 1 DC, 2 DC. Dan kita slip stitch di bahagian pertama. Okey. Dah siap row yang keempat. Kemudian kita naik lagi 1, 2, 3. 3 chain, kemudian cara yang sama kita buat dalam lubang sama 1 DC, kemudian lubang kedua 1 DC, lubang ketiga 1 DC, lubang keempat 1 DC. Di lubang kelima kita buat 2 DC dalam satu lubang. Okey, kemudian ulang lagi 1, 2, 3 DC. Di lubang keempat kita buat 2 DC dalam lubang yang sama. Okey, stepnya adalah 2, 1, 2, 3 DC. Di lubang keempat kita buat 2 DC dalam satu lubang. Kemudian ulang lagi 3 DC dan 2 DC dalam satu lubang. Okey, ulang sehingga habis satu pusingan. Okey, ni saya dah hampir ke bahagian last. Kita buat 2 DC dalam lubang sama. Kemudian 3 DC. 1, 2 dan 3. Okey, kemudian kita slip stitch dekat bahagian awal. Okey, untuk step seterusnya kita lipat 2. Kita buat dulu 1, 2, 3 chain. Okey, kita lipat dan kita samakan di setiap DC untuk kita cantumkan menjadi bentuk karipap ya. Okey, kita samakan. Kita lipat 2. Kemudian untuk yang pertama ni kita buat 1 SC di bahagian lubang yang ketiga. Kita kira daripada yang awal ni kita ambil 1, 2, 3. Okey, di lubang ketiga kita buat 1 SC. Kemudian buat 1 chain, kita pusingkan. Untuk kita buat dia punya claim karipap ya. Okey, kita buat dalam ni 1, 2 SC, 3 SC, 4 SC. Okey, dah cukup 4. Kita pusing lagi. Dan kita balikkan hook di bahagian dalam. Kita buat 1 SC di bahagian DC yang tengah ya. Kita cantumkan daripada DC bahagian depan ke belakang ya. Kita bawa ke belakang. Jadi kita cantumkan tengah ni dengan 1 SC. Okey, nampak? Kita akan bentukkan dia punya claim ya. Okey, teruskan 1, 2, 3 chain. Kemudian kita ambil di lubang yang ketiga. Okey, kita kira daripada yang kita cantum tadi. 1, 2, 3. Kita skip 1 di tengah ya. Yang ketiga kita cantum. Kita buat 1 SC. Kemudian 1 chain. Kita pusing dan kita buat dalam ni 4 SC. 1, 2, 3 dan 4. Okey, kita pusing lagi. Kita buat dari arah dalam, kita cantumkan 1 SC di lubang yang tengah, iaitu depan dan belakang, dan kita buat 1 SC.
Okey, boleh faham tak? Okey, kalau tak faham boleh ulang tengok ya. Okey, saya tunjuk lagi. 1, 2, 3. Kemudian kita cantumkan di bahagian yang ketiga, kita skip satu lubang, kita cantum dengan satu SC. Kemudian buat satu chain. Dan kita pusing, kita buat dalam lubang ni 4 SC. Okey, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita pusing lagi dan kita cantumkan daripada DC yang tengah ni dari depan ke belakang. Dan kita cantum dengan 1 SC. Untuk bentukkan dia punya claim ya. Okey, teruskan. 1, 2, 3 chain dan kita ambil di bahagian DC yang ketiga. Kita cantumkan dengan 1 SC. Kemudian buat satu chain, pusingkan dan buat dalam ni 4 SC. 1, 2, 3, 4. Kemudian pusing lagi dan kita cantum di bahagian tengah ni ke bahagian belakang. Kita buat satu SC. Okey, nampak dia punya bentuk claim dah. Nampak dia punya bentuk. Okey, teruskan cantum. Step cara yang sama sehinggalah kita tinggalkan sedikit lubang di bahagian atas ni untuk kita letak kapas. Okey, saya cantumkan dulu. Okey, ni saya dah tinggalkan sedikit lubang di bahagian atas untuk kita masukkan kapas ke dalam ya. Supaya bentuk karipap ni lebih tegap lah. Okey, kita masukkan. Sehinggalah dia bentuk bulat ya. Okey, kita tolak dengan lidi supaya lebih kemas. Jadi dia takkan kosong lah di bahagian tengah tu. Okey, kita masukkan sikit lagi. Okey, kita tolak macam ni supaya kapas tu lebih kemas kat dalam ya. Jadi dia takkan nampak longgar. Okey. Okey, dah cukup. Jadi kita akan rapatkan untuk kita cantum dan tutup bahagian last ni. Okey, kita buat lagi 3 chain. 1, 2, 3. Dan kita cantumkan di bahagian ketiga. Sama macam yang awal tadi. Dan kita buat satu chain. Okey, pusing. Kita buat 4 SC dekat dalam ni. 2, 3, 4. Okey, kita pusing lagi dan kita buat satu SC di tengah. Untuk kita tutupkan lubang dia. Okey, kita buat satu SC. Dan teruskan 3 chain. 2, 3. Cantum lagi di bahagian yang sama. Dengan satu SC. Okey, kemudian buat lagi satu chain. Pusingkan. Buat 4 SC dekat dalam ni. 2, 3, 4. Okey, kemudian kita pusing lagi dan kita cantumkan di tengah dengan satu SC. Okey, ulang lagi 3 chain. 1, 2, 3. Okey, nampak dia punya kelim tu dah terbentuk cantik ya. Kita cantum lagi, skip satu lubang. Kita ambil di lubang yang ketiga. Kita buat satu SC dan satu chain.
Okey, buat lagi 4 SC. Dua, 3, 4. Okey, kemudian pusing dan kita cantum di bahagian tengah dengan 1 SC. Okey, buat lagi 3 chain. Dan kita ambil lagi di bahagian ketiga. Kita cantum dengan 1 SC dan buat 1 chain. Okey, ulang lagi 4 SC. 2, 3, 4. Okey, pusingkan dan cantum di bahagian tengah dengan 1 SC. Kemudian kait lagi 3 chain. Dan kita cantumkan di bahagian hujung. Ini adalah bahagian terakhir. Kita buat 1 SC. Kemudian 1 chain dan buat 4 SC dalam lubang ni. 2, 3, 4. Okey, kemudian kita cantumkan di bahagian tengah dengan 1 SC. Okey. Okey, kemudian kita buat 1 SC di bahagian hujung yang last ni. Kita slip stitch dan kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buat 12 chain dan kita slip stitch untuk kita matikan kita punya kaitan ya. Okey, kita slip stitch dan kita buat 1 chain. Dah boleh potongkan benang. Okey, dah siap. Okey, untuk lebihan benang ni kita akan selitkan dia. Okey, rapikan dulu. Jadi untuk lebihan benang ni saya akan sorokkan ke bahagian dalam ya. Okey, kita tarik je ke dalam. Kemudian kita buang benang yang lebih ni. Okey, dah boleh potong. Dan yang ni kita rapikan. Okey, dah siap kita punya kari puff. Okey, jadi dekat dalam tali ni kita akan masukkan ring untuk kita buat keychain kari puff ya. Okey, kita masukkan dan kita kepitlah dengan plier supaya dia lebih kemas. Okey, dah siap kari puff kita. Okey, jadi bolehlah buat pelbagai warna-warna yang korang suka untuk hiasan di setiap kunci ataupun beg ya. Jadi kita boleh guna sebagai hiasan untuk pelbagai kegunaan. Okey, sekian dulu tutorial keychain kari puff saya untuk kali ni. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.